Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao, barakam. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon. Nah, topik atau konten kita pada hari ini adalah berkenaan isu katak. Katak ataupun dalam istilah politiknya ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang berpaling daripada parti asal yang mempertandingkan mereka kepada sebuah parti yang baru, biasanya daripada parti pembangkang kepada parti yang sedang memerintah. Okey, untuk pemahaman kita bersama, biasanya katak ini dalam istilah politik terdapat dua spesies. Ya. Pertama, spesies yang dibeli. Kedua adalah spesies yang melompat sendiri. Okey, apa bezanya? Yang dibeli ini tuan-tuan, seperti kita sudah maklum, dia berada di parti asal dia, tetapi parti yang satu lagi, biasanya parti yang lebih kuat atau memerlukan sokongan, akan mencuba apa saja cara dan kaedah untuk memancing si katak tadi melompat ke parti dia untuk membolehkan mereka melakukan hal-hal yang di luar perundangan demokrasi. Okey, jadi mereka sanggup membeli katak berkenaan. Jadi katak seperti ini katak yang tidak ada maruah sebenarnya, ya. Katak yang sanggup menggadai harga dirinya. Katak yang kedua, spesies yang kedua adalah katak yang melompat sendiri. Ini jarang-jarang berlaku tuan-tuan kerana risikonya besar. Mereka akan menggadaikan pula kekayaan masa depan demi integriti, demi maruah dan demi perjuangan yang sebenar. Jadi ada dua jenis katak. Jadi sekarang yang sedang heboh di Sabah sekarang ini adalah katak daripada parti pembangkang, ya, yang parti yang tidak memerintah yang melompat kepada parti yang memerintah. Nah, biasanya alasan yang diberikan adalah kononnya sudah tidak yakin dengan perjuangan parti lama, atau mungkin menurut mereka parti lama tidak berada di landasan yang betul untuk membela nasib rakyat. Itu alasan klasik lah biasanya. Walaupun secara notabene kita tahu alasan sebenar adalah mereka ini dengan lancangnya saya cakap sebenarnya sudah dibeli. Tidak akan ada bukti hitam atas putih. Tapi itulah kenyataan dalam senario politik, terutama di negeri yang banyak katak macam negeri kita Sabah. Maklumlah negeri tropika banyak hujan. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita renungkan kejadian baru-baru ini, adun daripada kawasan terakhir di Sabah, N73 Sebatik, telah melompat dari warisan pergi, belum lagi dia kata dia belum melompat kepada JRS. Dia dengan hati-hati mengatakan dia menjadi adun yang menyokong JRS. Tapi apakah signifikannya? Kenapa hal ini terjadi? Nampak macam sudah tidak relevan, kan? Sebab kalau kita fikirkan, JRS selepas PRN yang baru-baru ini berlaku sudah memenangi 38 kerusi. Campur 3 orang bebas yang otomatik masuk jadi 41. Campur 6 orang adun dilantik mengikut peraturan Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah jadi 47. Sedangkan parti warisan hanya 32. 47 tolak 32 ada 15 kerusi majoriti. Jadi untuk apa mereka perlukan katak? Untuk apa mereka perlukan tambahan? Kabinet sudah disusun. Struktur perlembagaan negeri sudah ada. Jadi tidak ada artinya orang bilang dia mengambil katak yang baru. Jadi apa itu kalau kita pikir-pikir tuan-tuan? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ini sebenarnya tanda-tanda awal bahawa PRN, bukan PRN, PRU ke-15 akan berlaku bila-bila masa. Dan kita harus ingat tuan-tuan, katak yang baru melompat ini kita tidak tahu. Dia lompat pergi JRS, tapi JRS kan ada 4 sarang. PN, BN, Star, PBS. Kita tidak tahu dia melompat ke bahagian yang mana satu. Kita lupakan Star dan PBS, tidak mungkin yang dua ini membeli katak. Mereka mungkin akan membekalkan katak. Dia orang ini supplier. Tapi dua parti yang besar, BN dan PN. Kerana tuan-tuan kita yakin di PRU ke-15 nanti, dua pihak ini tidak akan bergabung. Di Sabah diorang sanggup buat apa saja. Kerana Sabah ini negeri rujak politik. Tapi di peringkat nasional nanti saya berani potong jari saya bahawa BN dan PN tidak akan bergabung sebagai satu entiti atau gabungan politik untuk memenangkan PRU ke-15. UMNO dengan kekuatan lampaunya, dengan base penyokongnya yang lebih besar, akan mengatakan mereka sanggup
berjuang sendiri sama ada dengan PAS atau tidak. Mereka akan bersama-sama rakan lama MCA, MIC serta parti-parti Sarawak yang lebih cenderung kepada UMNO berbanding PN. Mereka akan bertanding sendiri. Kemudian PN pula sekali lagi juga mengandalkan parti-parti dari Sarawak yang kononnya sekarang ada Menteri Kanan dalam Kabinet Persekutuan yang akan mengikuti mereka. Jadi mereka masing-masing tidak akan bertanding. Jadi tuan-tuan, kita tidak tahu adun sebatik ni pergi mana. Jadi itu menunjukkan satu, PRU sudah dekat, kedua, BN dan PN tidak akan bertanding bersama. Okey, jadi kenapa adun dari warisan yang dipancing? Cuba kita fikir-fikirkan. Sebab kalau kita tengok perkembangan baru-baru ni, dua adun daripada Parti Amanah Negara dari Johor sudah melompat ke Parti Keadilan Rakyat sesama komponen PH. Kemudian di Selangor juga ada satu dan kemungkinan akan menyusul lebih banyak lagi adun-adun yang juga daripada PAN masuk ke PKR. Kenapa hal ini terjadi tuan-tuan? Cuba fikirkan ya. Ini teori saya. Yang melompat semua adun, bukan MP. Nampak? Ini adalah percaturan strategik mereka. Percaturan strategik untuk mengignite, untuk menjadi spark, untuk mencetuskan sesuatu agar kedekatan PRU itu makin dekat. Ini boleh jadi perancangan nanti dalam pembahagian kerusi, mungkin DUN akan ditumpukan kepada PKR, mungkin untuk menentang calon-calon PN dan PAS yang mungkin banyak bertanding nanti, maka PAN akan diberikan kuota parlimen yang lebih banyak di Semenanjung. Dan ini untuk menunjukkan satu signal bahawa tidak ada masalah dalaman kerana PAN tidak pernah membantal adun yang melompat, tetapi ini seolah-olah menampakkan bahawa mereka sedang ataupun sudah setuju dengan komposisi kerusi yang bakal dipecahkan nanti. Jadi sekarang kita kembali kepada persoalan di Sabah. Kenapa adun warisan yang mati-mati diorang mau beli? Kenapa tidak adun-adun PKR, adun-adun DAP ataupun adun-adun yang ada di Sarawak? Kenapa warisan? Jawapannya simple tuan-tuan. Kerana menjelang PRU ke-15 nanti, di Semenanjung, kerusi-kerusinya seolah-olah sudah ditentukan siapa yang bakal menang. Selangor, Perak, Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan kerusi-kerusi di bahagian pantai di bahagian sebelah barat Negeri Pahang di pedalaman mungkin berkemungkinan besar akan bulat-bulat masuk kepada PH. Sedangkan Pulau Pinang kita sudah tidak payah lagi bahaskan akan menjadi kubu kuat DAP. Begitu juga dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan, PAS akan menguasai Kelantan dan Terengganu. Kedah akan menjadi medan perebutan antara PAN, PAS, BN, PN dan juga Parti Atuk, Parti Petai. Sedangkan Johor adalah medan yang diperebutkan. Tapi seperti yang saya dah katakan tadi, kerusi-kerusi PH di sana akan kekal menjadi milik mereka. Pertempuran yang sebenar bakal berlaku antara BN dan PN. Jadi kenapa adun warisan dibeli? Kerana kedua-dua PN dan BN mau satu platform untuk menunjukkan yang mereka boleh menarik sokongan dari Sabah. Seperti yang kita sedia maklum, Sabah mempunyai 26 kerusi. Di Sabahlah nanti pertempuran sebenar, battlefield atau battleground sebenar untuk mengimbangi nanti kedudukan kerusi di parlimen. Sebab tuan-tuan, saya yakin sekuat-kuat Pakatan Harapan pun, Pakatan Harapan tidak akan mampu memenangi lebih daripada 126 kerusi. Begitu juga nanti PN, jikalaupun menang, mereka tetap akan memerlukan bantuan daripada UMNO ataupun PAS. Begitu juga dengan BN, pasti akan berpaling atau menoleh kepada PN. Jadi warisan harus dilemahkan terlebih dahulu. Kerana apa harus dilemahkan? Kerana mereka yakin semasa PRU ke-15 nanti, warisan akan tetap menyokong Pakatan Harapan. Warisan sekarang pada pandangan PN dan BN sudah semakin cenderung menjarakkan dirinya daripada kubu Atuk. Sudah kembali dekat kepada Pakatan Harapan. Jadi mereka tidak mau warisan memenangi sekurang-kurangnya 18 kerusi di Sabah. Mereka mau melemahkan warisan dengan melemahkan integritinya dahulu. Biar nanti tertanam di kepala kita orang Sabah, jangan pangkah warisan sebab warisan punya adun atau MP nanti melompat buang masa. Biar hal itu masuk di kepala kita. Padahal hal itu bukan terjadi. Itulah tujuan mereka memancing wabi warisan. Untuk melemahkan warisan menjelang PRU ke-15. Sebab kalau mereka dipanggil untuk kualiti mereka bukan orang-orang yang berkualiti. Orang melompat tidak integriti. Kalau dinamakan dimasukkan untuk pertambahan kerusi, sudah tidak signifikan. Macam saya cakap tadi, kerusi sudah cukup.
Jadi tujuan utama mereka adalah untuk menggoyangkan semangat kita, para penyokong warisan di Sabah dan para penyokong Pakatan Harapan umumnya di seluruh Malaysia, agar nanti merasakan bahawa parti ini tidak payah diundi, buang masa. Jadi kita harus waspada saudara-saudara. Ini adalah dakwah PN atau BN, kita tidak tahu yang mana satu, untuk melemahkan kita. Kerana mereka nanti akan sedar bahawa menjelang pilihan raya, apabila sesebuah kerusi contohnya di hari penamaan calon nanti, BN dan PN akan kedua-duanya mendatangkan calon, maka di Sabah mereka tidak ada pilihan lain selain melakukan hal yang sama. Jadi hal ini akan memberi kelebihan kepada warisan. Jadi inilah sebabnya kenapa adun warisan sekarang kataknya orang bilang harga sedang up, kerana mereka mau dilemahkan. Jadi kita penyokong warisan, jangan orang cakap swing dengan hal seperti ini. Bukan saya cakap saya ini sudah nanti pasti menyokong warisan, tapi kita penyokong-penyokong parti pembangkang jangan terbawa-bawa dengan taktik mereka yang rule and divide seperti ini. Kekalkan pangkah kita pada parti yang bakal membawa integriti, pada parti yang bakal membawa kita ke landasan asal negara kita yang gagah seperti dulu, supaya nanti di masa depan yang bakal diwarisi anak kita, kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.